Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Fazli Fuad akan bersiaran bersama anda selama setengah jam dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan juga wakil-wakil koresponden bernama dari Jakarta, Bangkok dan juga Singapura, juga bersama dengan koresponden jemputan. Antara yang menarik hari ini, nikmat bantuan kepada golongan yang memerlukan. Misi menghapuskan virus COVID-19 berterusan. Sikap acuh tak acuh dan masih ramai yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memungkinkan negara berdepan ramalan gelombang ketiga jangkitan COVID-19 yang dijangka mendadak jumlah peningkatannya berkali-kali ganda berbanding sekarang pada pertengahan April depan. Setakat semalam, virus maut itu sudah mengorbankan 30,892 mangsa daripada 664,731 kes di seluruh dunia. Di negara kita, 37 mangsa sudah pun meninggal dunia dengan jumlah kes sebanyak 2,626 kes. Tempoh 2 minggu terakhir Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berakhir 14 April ini menjadi penentu sama ada usaha untuk memecahkan rantaian jangkitan COVID-19 berjaya ataupun sebaliknya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, hasil PKP bergantung kepada disiplin rakyat Malaysia. Masyarakat harus terus bersatu memastikan PKP fasa 2 bermula 1 April ini berjaya menangani penularan virus COVID-19 ini. Kejayaan PKP ini bergantung sepenuhnya kepada tahap pematuhan masyarakat terhadap perintah dikeluarkan kerajaan sejak 18 Mac lalu. Berbaki 2 minggu sahaja lagi terpulang kepada kita semua untuk meletakkan status negara kita bebas COVID-19 ataupun tidak. Hargailah peluang yang ada ini, patuh arahan kerajaan, sila duduk di rumah. Stay at home. Kerajaan akan memperbanyakkan sekatan dalam fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 1 April ini. Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berbeza daripada tahap pertama ketika ini, namun masih membenarkan pergerakan dari segi kawalan masa. Katanya, antara yang akan dilaksanakan adalah membabitkan permis perniagaan restoran yang dibenarkan beroperasi dari 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Waktu operasi permis perniagaan yang menjual barangan keperluan harian juga ditetapkan dari 8 pagi hingga 8 malam. Situasi COVID-19 di Malaysia setakat 30 Mac 2020 ialah kes baharu adalah sebanyak 156 orang, kes yang masih dirawat ialah 2,110 orang, kes pesakit sudah sembuh ataupun discharge ialah 479 orang dan seramai 37 kes kematian dilaporkan. Jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 2,626 orang. Baik, balik ke perkembangan berita di negeri Pahang. Lagi inisiatif kerajaan negeri Pahang untuk membantu rakyat menempuh tempoh PKP COVID-19 dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 5 lagi inisiatif terbaru yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada rakyat Pahang. Untuk butiran lanjut, kita bersama dengan Siti Salwa Syahari. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam, ya Faid. Okey, baik Siti. Mungkin Siti boleh kongsikan apakah 5 inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Pahang kepada penonton Koresponden Bernama? Okey, 5 inisiatif baru ini bernilai 4.25 juta. Ini merupakan tambahan kepada inisiatif yang telah diumumkan lebih seminggu lalu bagi membantu mereka yang terkesan dengan COVID-19, terutamanya selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan kalau kita lihat setengah pihak tidak boleh keluar bekerja. Jadi ini meliputi pemberian sumbangan sebanyak RM100 dan barang keperluan berjumlah RM50 kepada 21,000 penerima di semua Dewan Undangan Negeri Pahang tanpa mengira pahaman politik. Maksudnya pihak pembangkang juga akan diberikan bantuan yang serupa.
Ini juga melibatkan pemberian sumbangan sama kepada 3,975 penerima daripada masyarakat orang asli, pembelian 500 kampit beras kepada golongan yang memerlukan di Semedun, pemberian barang keperluan bernilai RM50 kepada 1,500 golongan miskin tegar, serta sumbangan sebanyak RM300 kepada 80 penghulu dan RM200 kepada 542 pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kemabaran Kampung di Pahang. Dan semalam semasa mencerita mengumumkan sumbangan ini, beliau berharap sumbangan ini sedikit banyak dapat membantu meringankan beban penerimanya dan juga melengkapkan inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu mereka yang terkesan. Ya, ini merupakan satu inisiatif yang bagus ya, khususnya untuk anda yang mungkin berada di negeri Pahang. Dan Siti, saya difahamkan pada 23 Mac lalu Kerajaan Pahang sudah pun memberikan 8 inisiatif yang lain. Jadi bermaksud setakat hari ini ada 13 inisiatif dari Kerajaan Pahang untuk rakyat Pahang ya Siti? Ya saya, ya betul sekali. Memang ada 13 inisiatif yang telah dibuat dan kalau ikutkan pada inisiatif yang diumumkan pada 23 Mac lalu, jumlahnya lebih besar daripada yang diumumkan semalam iaitu RM14.99 juta. Menjadikan keseluruhan bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang kepada golongan yang terkesan ini adalah sebanyak RM19.24 juta. Dan kalau kita lihat peruntukan yang diumumkan sebelum ini, peruntukan yang besar iaitu RM3.58 juta adalah untuk pemberian sumbangan one-off tunai RM100 dan keperluan RM50 kepada 17,935 orang yang terkesan dan melibatkan ini juga melibatkan sumbangan potongan sewa sebanyak 50% kepada penyewa projek perumahan awam kos rendah dan rancangan rumah murah serta bayaran sewa gerai dan permit pasar sama ada pasar tani, pasar pagi, pasar malam dan juga kabut sewa bagi membantu peniaga dan juga penjaja kecil. Selain itu, dia juga melibatkan pemberian peruntukan khas sebanyak RM252,000 kepada semua adun di Pahang untuk digunakan bagi membantu mereka yang terkesan di kawasan mereka dan difahamkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Pahang juga akan mempercepatkan bayaran bantuan kepada 26,806 orang penerima dan sebagai menghargai jasa petugas Barisan Hadapan, Kerajaan Negeri Pahang juga bersetuju memperuntukkan 765,800 untuk penyediaan makanan kepada mereka petugas Barisan Hadapan ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung. Dan semalam Menteri Besar juga mengumumkan bahawa setakat ini lebih 18,000 orang telah menerima sumbangan ini dan sebenarnya mereka tak perlu pun keluar, mereka terus perlu diminta untuk terus duduk di rumah patuhi arahan Perintah Pergerakan kerana sumbangan itu akan terus dihantar di rumah penerima. Jadi maksudnya mereka tak perlu keluar. Dan itu adalah salah satu perkara yang harus diambil beratlah untuk penerima-penerima sumbangan ini kerana anda tidak perlu gusar, tidak perlu keluar di rumah, duduk di rumah diam-diam kerana bantuan akan diberikan kepada anda semua depan rumah masing-masing kan Siti? Yeah. Okey, baik Siti. Saya difahamkan usaha murni yang diusahakan oleh pihak penjara penuh kepada petugas barisan depan di negeri Pahang dan langkah mengendalikan tempahan paling penting ya buat masa ini iaitu menghasilkan peralatan perlindungan diri ataupun PPE untuk kegunaan petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit COVID-19. Mungkin Siti boleh kongsikan laporannya. Okey, di penjara penuh sekarang ni kalau kita lihat rutin 18 banduan yang ditempatkan di bengkel jahit adalah untuk menjahit PPE bagi kegunaan kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Mereka telah mula melakukan tugasan ini sejak Jumaat lalu selepas menerima material yang digunakan untuk membuat PPE daripada pejabat sosial Kerajaan Negeri Pahang. Dan memandangkan mereka ini sebenarnya sudah biasa menerima tempahan menjahit uniform, maka tugasan menjahit PPE memang dilakukan dengan mudah dan secara sistematik dan mana kaki tangan penjara telah pun menghadiri taklimat untuk memastikan PPE yang dihasilkan mengikut SOP dan mereka cuma mengambil masa kurang daripada sejam untuk mengajar banduan-banduan ini bagaimana cara untuk menjahit PPE. Dan secara difahamkan mereka ni satu hari boleh menyiapkan lebih 20 pasang PPE dan akan terus dihantar ke pejabat SUK untuk diagihkan kepada Jabatan Kesihatan. Dan mereka mesti di sana diorang mempunyai 15 mesin jahit, manakala 3 lagi banduan akan terlibat dalam kerja membahagi dan memotong material supaya kerja itu dapat dilakukan dengan cepat. Dan apabila setiap PPE yang siap, mereka akan melalui quality control daripada kaki tangan penjara sebelum barangan tersebut akan dibungkus daripada secara satu bungkusan yang mengandungi jubah, penutup muka dan juga pelindung kasut. Yang ini sekarang ni daripada 9 pagi hingga 5 petang setiap hari sekarang.
Ya, dan ini merupakan salah satu daripada usaha yang murni ya yang dilakukan oleh pihak penjara di sana. Dan mungkin Siti boleh kongsikan bagaimanakah agaknya perasaan atau semangat para bandun ini dalam memberi sumbangan kecil mereka kepada negara kita. Rasa-rasa mereka bila kita bertemu dan bercakap dengan mereka merasakan mereka gembira dan terima kasih kerana diberikan peluang untuk turut sama membantu walaupun berada dalam penjara. Sebab mereka ni semua tahu tentang COVID-19 daripada ahli keluarga yang datang melawat sebelum perintah kawalan pergerakan dan selain dikongsikan oleh pegawai-pegawai penjara dan juga melalui hebahan radio. Jadi mereka berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu melindungi petugas kesihatan kerana mereka kata petugas kesihatan adalah antara golongan yang paling penting dalam melawan wabak ni. Jadi mereka harap petugas kesihatan akan boleh keluar bekerja tanpa rasa takut dan pulang dengan selamat kepada keluarga masing-masing. Antara yang mereka kongsikanlah bila kita bertemu dengan mereka. Ya, betul tu. Okey, baik. Terima kasih Siti Salwa atas perkembangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik, itu dia. Kita tadi bersama dengan Siti Salwa, wartawan kami yang berada di Pahang. Dan untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan melihat perkembangan berita di negeri Kedah pula. Kita berhenti berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Puan Farah daripada Senang Kedah. Berasa lega dan berterima kasih kepada kerajaan tentang pakej ransangan ekonomi perhatian rakyat ni. Banyak membantu keluarga saya, iaitu bayaran perhatian nasional sebanyak 1,600 dan bayar bantuan sara hidup yang akan diberikan pada bulan April. Terima kasih banyak-banyak. Ya, pakej ransangan ekonomi prihatin yang diumumkan PM kita pada Jumaat lalu sememangnya memang banyak ya membantu kehidupan rakyat di Malaysia. Itu dia tadi luahan daripada suara rakyat Kedah iaitu Nofara Abdul Hamid dari Kampung Padang Serai, Pokok Sena yang sangat bersyukur dan juga menarik nafas lega susulan pengumuman pelbagai inisiatif yang telah pun diberikan di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin. Okey, Assalamualaikum. Kita bersama dengan wartawan kami berada di Kedah, Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Okey, baik Nurul. Mungkin boleh kongsikan butiran berkenaan dengan pakej ransangan ekonomi prihatin ini, Nurul, khususnya di negeri Kedah. Okey, mengenai pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bagi negeri Kedah, saya menemu bual Puan Nofarah. Puan Nofarah Abdul Hamid, 40 tahun dan suaminya Mat Asri Hanafi, 48 tahun. Yang tidak mempunyai pendapatan tetap kerana bekerja sendiri menganggap pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini memberi sedikit sinar dalam kehidupan mereka sekeluarga untuk mengharungi tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini. Nur Farah yang mengambil upah mengurut manakala suaminya pula mengambil upah menulis kod. Namun dalam situasi sukar ketika ini, pendapatan mereka semakin kurang, malah dia pula sudah tidak lagi mengurut kerana perlu memberikan sepenuh perhatian pada anak lelakinya berumur 18 tahun yang merupakan orang kelainan upaya OKU selepas keluar hospital baru-baru ini. Nur Farah yang mempunyai 3 anak lagi berusia 12 hingga 20 tahun ini berkata Muhammad Nasim lumpuh sepenuhnya selepas mengalami masalah saraf dan otot ketika berusia 9 tahun lagi yang kini bergantung sepenuhnya kepada mesin bantuan pernafasan bagi menyokong paru-parunya berfungsi dengan baik. Menurut Nur Farah, sumber kewangan mereka semakin terhad setiap hari sekaligus mereka sekeluarga menghadapi kesukaran untuk menampung keperluan harian, terutama anaknya yang OKU ini. Keadaan itu menyebabkan dia dan suami tidak mampu membeli susu khas untuk anaknya Muhammad Nasim yang harganya agak mahal dan susu itu digantikan dengan susu biasa. Bagaimanapun, Nur Farah bersyukur apabila Perdana Menteri mengumumkan pelbagai bentuk insentif dan manfaat menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini. Baik, kita harapkan bahawa sedikit sumbangan yang diberikan daripada pihak kerajaan khususnya dapat meringankanlah ya beban yang mungkin ditanggung oleh anak kepada Puan Farah itu tadi. Baik, kita nak beralih kepada aktiviti proses Nyah Cemar ya di negeri Kedah, Nurul. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah difahamkan telah pun melaksanakan proses Nyah Cemar bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di daerah Kuala Muda dan juga Kota Star kan? Mungkin Nurul boleh kongsikan butiran lanjut berkenaan dengannya. Ya, betul, Pak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah
melaksanakan proses minyak cemar bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini di dua daerah iaitu Kuala Muda dan Kota Star. Menurut pengarah JBPM Kedah, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Puan Sayani Saidun, pada masa ini pihaknya bersama agensi berkaitan lain menumpukan kerja pembersihan awam di dua daerah itu terlebih dahulu kerana ia dikenal pasti berpotensi tinggi berlakunya penularan lebih meluas wabak tersebut. Pihak Bomba Kedah bersama agensi dan jabatan berkaitan itu melakukan proses minyak cemar di Pasaraya, Pasar Awam, Perumahan Awam seperti Flat Bayanahu di Sungai Petani serta tempat awam lain seperti stesen bas dan terminal feri Kuala Kedah Alostar. Puan Sayani berkata, kerja minyak cemar di dua daerah itu diketuai pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat JBPM Kedah dan seramai 30 anggota bomba termasuk pegawai terlibat dalam kerja pembersihan awam itu di kedua-dua daerah berkenaan. Sehubungan itu, orang awam tidak dibenarkan berada di tempat yang pihak bomba sedang melakukan kerja pembersihan itu demi keselamatan masing-masing. Okey, baik. Terima kasih Nurul yang memberikan kepada kita laporan khususnya untuk mereka yang berada di Kedah. Terima kasih Nurul. Okey, itu dia tadi kita. Ya, okey, terima kasih Nurul. Baik, itu dia tadi Nurul ada kongsikan tentang proses minyak cemar di Kedah dan diharapkan dengan adanya program seperti itu dapat kita mengurangkan penularan COVID-19 khususnya untuk mereka yang berada di negeri Kedah. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak dengar pula perkabaran berita di Negeri Sembilan. Kita berhenti berehat seketika. Baik, masih bersama kami di Koresponden Bernama. Kita beralih kepada perkembangan berita di Negeri Sembilan pula. Operasi sanitasi awam telah pun dilaksanakan di Negeri Sembilan, tertumpu di daerah Seremban susulan daerah berkenaan merupakan kawasan tertinggi merekodkan jumlah kes COVID-19. Untuk butiran lanjut, kita bersama dengan Hisham Abdul Rahfa. Assalamualaikum Hisham. Waalaikumsalam. Terima kasih Fat di studio. Ya, Hisham. Baik. Okey, Hisham, boleh kongsikan tentang perkabaran berita COVID-19 di Negeri Sembilan. Silakan. Okey, terima kasih Fat. Ya. Jadi, seperti yang semua maklum bahawa di Negeri Sembilan, Seremban merupakan daerah yang tertinggi merekodkan jangkitan kes COVID-19 setakat ini. Justru itu, operasi sanitasi awam telah dilakukan semalam melibatkan berbagai agensi dengan diketuai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Jadi operasi yang bermula pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang semalam, menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, operasi berkenaan tertumpu di kawasan perumahan dan tempat tumpuan awam di 5 lokasi. Katanya lokasi berkenaan adalah di Pancur Jaya di Ampangan, Taman Desa Orkid, Taman Destri Pagi, Taman Desa Melor dan Taman Desa Anggrek yang tersemuanya di Senawang. Katanya operasi berkenaan melibatkan seramai 164 orang terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kesihatan Negeri, Polis, Majlis Bandaraya Seremban, SW Corp, SWM Environment, Syarikat Air Negeri Sembilan, Pejabat Penerangan Daerah, Pejabat Daerah serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sembilan. Katanya kerja-kerjanya cuma di kawasan perumahan luar sekitar tempat tumpuan awam akan dilakukan oleh pihak SWM dan PBT. Manakala kawasan di dalam bangunan yang menjadi tempat tumpuan awam dan kerja-kerjanya semua berkenaan akan dilakukan oleh unit pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat negeri. Sehingga semalam, iaitu 30 Mac, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 172 kes COVID-19 dengan 118 daripadanya adalah di daerah Seremban. Diikuti Rembau 26 kes, Tampin 14 kes, Port Dickson 6, Jempol 4, Kuala Pilah 3 dan Jenebu 1. Sementara itu, Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Daerah Seremban Dr. Hazizi Muhammad Hassani ketika ditemui di lokasi kejadian juga berkata, tumpuan operasi sanitasi awam hari ini tertumpu di 2 pasar awam iaitu Pasar Besar Seremban dan Pasar Besar Ampangan. Katanya juga setakat ini tahap pematuhan orang ramai terhadap perintah kawalan pergerakan PKP adalah semakin baik, ya Pak.
Okey, baik Hisham, kita difahamkan bahawa sekarang ni kita dalam tempoh PKP ya. Perintah Kawalan Pergerakan khususnya dekat sekitar Lembah Kelang ini begitu banyak sekali sekatan-sekatan jalan raya yang telah pun dibuat khususnya daripada pihak PDRM dan juga pihak ITM. Bagaimana Hisham melihat keadaan di Negeri Sembilan khususnya di Seremban dengan sekatan PKP ini? Okey, dari segi pematuhan PKP di seluruh Negeri Sembilan adalah terkawal pada setakat ini ya Pak. Dan semakin baik. Justru itu juga ingin saya maklumkan mengenai penutupan jalan ya. Penutupan jalan utama yang menghubungkan daerah Jelebu dengan Hulu Langat Selangor yang ditutup semalam sebagai langkah pengekang daripada penyebaran COVID-19. Semalam kita sempat menemu ramah Musi Jawatan Bencana Daerah Nurul Huda Musa yang berkata bahawa penutupan jalan berkenaan adalah selari dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan PKPD yang diumumkan kerajaan bagi kawasan Batu 21 sehingga Batu 24 Sungai Hulu Langat. Kawasan berkenaan meliputi jalan Genting Peres ke Hulu Langat iaitu merupakan jalan utama ke kawasan itu ke Jelebu. Katanya langkah penutupan berkenaan meliputi jarak 25 km. Ya, Fat? Okey, baik Hisham, terima kasih dengan laporan anda. Okey, itu dia tadi kita telah pun bersama dengan Hisham, laporan terus-menerus daripada Negeri Sembilan ya. Jadi dengan pengumuman ataupun apa yang diperkatakan oleh Hisham itu, diharapkan anda semua alert ataupun ambil tahu ya tentang perkembangan di sana ya, ada jalan yang telah pun ditutup. Baik, kita nak terus saja ke laporan yang seterusnya. Sepanjang tempoh PKP yang diarahkan oleh kerajaan, anda diharapkan dapat duduk di rumah masing-masing ya, kerana bertujuan untuk memutuskan rantaian penyebaran virus COVID-19 dari terus merebak dan sekaligus untuk menghapuskan COVID-19 di negara kita. Sudah pastinya sepanjang tempoh PKP ini kita menjalani kehidupan yang luar biasa ya, dari kebiasaan rutin harian kita. Jangan stres ya. Jadi saya ataupun kami di Koresponden Bernama ini nak sediakan tips untuk anda, tips motivasi kepada anda semua. Bagaimana untuk kita menangani stres sepanjang PKP berlangsung? Jom kita saksikan. Salam Koresponden Bernama. Hari ini saya akan berkongsi 2 tips untuk menangani stres semasa PKP. Seperti mana kita tahu, stres adalah berpunca daripada pemikiran kita. Jadi, tip yang pertama adalah betulkan pemikiran kita yang salah bahawa PKP ini telah mengurung kita di rumah dan kita tak bebas dan rasa tak boleh melakukan perkara yang biasa dan seronok yang kita lakukan selama ini. Jadi pemikiran salah itulah yang menyebabkan stres. Jadi kita betulkan pemikiran kita bahawa sebenarnya PKP ini adalah satu me time yang sangat istimewa untuk kita bersama keluarga kita. Kerana selama ini mungkin kita sangat sibuk bekerja ke sana ke sini sehingga kan ada jarak hubungan sosial dan fizikal kita dengan ahli keluarga kita, suami dan isteri dan sebagainya. Ya. Tip yang kedua yang sangat bernilai yang datang mungkin hanya sekali saja dalam hidup kita, jadi kita kena hargai. Maka fikiran kita lebih tenang dan lebih sihat dan kita rasa lebih ceria untuk berada di rumah dengan selamat semasa PKP. Jadi apa perkara yang positif? Jadi fokuskan kepada perkara yang kita suka buat, yang kita seronok buat, yang buat menyebabkan kita happy. Jadi kalau kaum wanita mereka suka masak, jadi masak dengan seronok, dengan gembira, dengan bersama ahli keluarga dan nikmati makanan itu bersama-sama. Bagi kaum lelaki, mereka mungkin suka membaca Google, so terus membaca Google tanpa gangguan, dengan penuh keseronokan dan enjoy dengan maklumat, pengetahuan dan ilmu-ilmu baru yang diperolehi. Siapa yang suka berkebun, boleh berkebun di tepi rumah dengan gembira, dengan selamat. Jadi sebenarnya PKP ini adalah masa kita untuk terapi diri kita supaya sihat mental dan fizikal. Nanti selepas habis PKP, kita lebih ceria dengan emosi yang lebih stabil untuk kembali kepada kehidupan yang biasa. Sekian daripada saya. Selamat bergembira dan menikmati kehidupan bersama keluarga di rumah semasa PKP.
Ya, itu dia tadi beberapa tip yang dikongsikan oleh Profesor tadi. Kita dapat saksikan bagaimanakah caranya untuk kita menangani stres di rumah. Dan saya rasa anda taklah stres kan, sebab banyak benda atau perkara yang kita boleh lakukan dekat rumah. Seperti mana yang Prof katakan tadi, andai kata sebelum ini kita sibuk ya dengan urusan pejabat, kita ke sana ke sini dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita bersama dengan keluarga. Mulakan gaya hidup baru bersama keluarga anda di rumah. Gunakan sepenuh masa yang berharga ini. Koresponden bernama telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terus duduk di rumah, duduk diam-diam. Yang mungkin nak tanam pokok bunga pun boleh tanam pokok bunga. Yang perempuan mungkin suka masak dan sebagainya, teruskan kehidupan anda di rumah. Tanamkan tekad untuk kita hapuskan COVID-19. Kita jaga kita. Sila ke laman web kami iaitu di www.bernama.com ataupun media sosial bagi mendapatkan perkembangan terkini berita secara langsung. Saya Fazli Fuad undurkan diri. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.